ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rabbi syurah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati lagi dimuliakan, Penaung Jawatankuasa Surau Abu Bakar Siddiq, Tuan Haji Yusuf Awang, yang dihormati lagi dimuliakan Tuan Imam Tuan Haji Abdul Razak, dan staf pimpinan Jawatankuasa Surau Abu Bakar Siddiq Kuala Kedah, pegawai-pegawai surau, tuan-tuan, perempuan, sedang hadirin mukminin, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, saya mengucapkan jutaan terima kasih, setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Jawatankuasa yang sudi menjemput saya untuk hadir ke Kuala Kedah untuk berkongsi sedikit sebanyak kasih sayang kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini. Tetapi pada masa yang saya mohon maaf sebab agak last minute bagi tarikh, kerana sebenarnya tarikh saya memang penuh, tapi ada rezeki kita untuk berjumpa pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atas permintaan pihak Jawatankuasa, latar belakang saya ni style ceramah di Eropah ni tuan-tuan. Ceramah di Eropah, dia penceramah yang kena perkenalkan diri. Itu style Eropah dia. Saya pergi berceramah di Ireland, di England, di Scotland. Orang putih, pengurusi majlis, dia senang kerja dia. Dia buka majlis, lepas tu engkau perkenal diri sendiri. Dia macam tu. Ni style yang diimport daripada England, daripada Eropah. Kita di Malaysia biasanya yang memperkenalkan penceramah pihak pengurusi majlis. Tak apalah, ini satu pendekatan baru yang kita import daripada Eropah. Tuan-tuan sekalian, saya sebagaimana nama yang disebut tadi, latar belakang saya adalah daripada saya grad ataupun lulus daripada Universiti Islam Antarabangsa dalam bidang undang-undang, civil dan syariah, dan saya datang ke Pulau Pinang tahun 96 untuk chambering, latihan dalam kamar sebelum layak menjadi peguam bela dan peguam cara. Kemudian pada tahun yang sama, yakni 1997, saya menjadi peguam syar'i bagi negeri Pulau Pinang dan Kedah. Kemudian selain daripada profession sebagai peguam, saya juga adalah pensyarah pengajian Islam di Universiti tempatan, juga sebagai penceramah Biro Tata Negara, penceramah Institut Tadbiran Awam Negara Intan, dan banyak apa yang saya lakukan sebagai mengisi masa lapang dan juga kegemaran saya berceramah. Sebab tu saya, kalau orang jemput ceramah, kalau memang masa kosong, tak ada halangan, panggillah saya ke mana pun saya pergi, tak ada masalah. Jadi sidang hadirin mukminin, pada malam ini bersempena dengan bulan Rabiul Awal yang kita sambut, saya akan berkongsi dengan tuan-tuan sekalian tajuk hakikat
kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa penting kita cuba memahami tajuk kecintaan kepada baginda? Kenapa di depan tajuk cinta itu, kecintaan itu, ada perkataan hakikat? Hakikat itu dia adalah satu perkataan bahasa Arab, haqiqah, kan? Yang sebenarnya apa? Itu hakikat. Cinta yang sebenar tu apa? Maknanya cinta itu dia ada cinta yang palsu, dia ada cinta yang batil, cinta yang tidak tepat, cinta yang tidak sebagaimana yang sepatutnya. Jadi oleh kerana itu, kita pada malam ini kita akan berkongsi tajuk ini untuk kita memahami, untuk kita digest, kita hadam dengan cara yang lebih baik. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana apabila Abu Talib dia hampir meninggal dunia, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha keras untuk yakinkan Abu Talib supaya bersyahadah. Kerana syahadah itu akan menjadi hujjah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menolong, untuk memberi syafaat kepada Abu Talib. Tapi Abu Talib dia enggan untuk menyaksikan, untuk beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tak boleh bagi hidayat kepada orang yang kamu man ahbabta, orang yang kamu sayang. Tak boleh. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah Ta'ala yang bagi hidayah kepada siapa-siapa yang dia suka. Sidang hadirin mukminin, apabila satu orang lelaki, ini disebut dalam Sahih Imam Muslim, dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya kepada Nabi, aina abi, di manakah ayahku? Lalu baginda menjawab, finnar, dalam neraka. Jadi orang ni bila dia dengar ayah dia dalam neraka, dia pusing balik. Bila dia pusing nak tinggalkan Nabi, Nabi panggil dia balik. Nabi kata, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayah aku dan ayah kamu dalam api neraka. Siapa dia inna abi? Sesungguhnya ayahku. Sebagai ulama kata, termasuk Imam Nawawi mengatakan bahawa abi itu ayah kandung Nabi. Tapi pendapat yang kedua kata abi itu maknanya bapa saudara Nabi, yakni Abu Talib. Tuan-tuan sekalian, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kasih kepada Abu Talib? Dia kasih kepada Abu Talib. Adakah Abu Talib tidak kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia kasih. Apa bukti dia? Bukti dia kasihnya Nabi kepada Abu Talib. Dia berusaha keras untuk yakinkan Abu Talib, untuk convince Abu Talib supaya beriman kepada risalah yang dia bawa. Sebab dia kata, bila kamu beriman kepada risalah yang aku bawa, kepada apa yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah, maka itu jadi hujjah untuk Nabi tolong dia di hari akhirat nanti. Tapi kisah itu berlaku sebagaimana yang kita sedia maklum. Sama juga Abu Talib. Adakah Abu Talib tak sayang kepada Nabi? Abu Talib sayang kepada Nabi. Apa bukti dia? Buktinya Abu Talib sanggup menentang kaum dia sendiri untuk mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia pertahankan Rasulullah tidak tepat, tidak 100% sebagaimana yang sepatutnya, kerana dia mempertahankan baginda sebagai keluarga, tapi bukan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan apa kesudahan dia, tuan-tuan? Rasulullah kasih kepada Abu Talib, Abu Talib kasih kepada Rasulullah. No doubt. Cakap orang putih sikit. Kan? La syakka wa la raiba fi. Tak ada syak, tak ada ragu dah. Memang semua orang tahu, kita belajar sirah, bahawa Nabi kasih kepada Abu Talib, Abu Talib kasih kepada Nabi. Dua-dua cinta, dua hala. Two ways. Tapi adakah itu bagaimana? Adakah itu menyelamatkan Abu Talib? Tidak menyelamatkan Abu Talib. Tapi kita akui bahawa sekurang-kurangnya azab dia diringankan, tapi tidak menyelamatkan dia daripada azab Allah Ta'ala. Sidang hadirin mukminin, yang ni yang kita tak mau berlaku kepada kita. Kita tak mau.
Kita kata kita kasih kepada Nabi, tapi Nabi kasih tak kepada kita? Belum tahu, betul tak? Belum tahu lagi. Abu Talib kita dah tahu dah, memang Nabi kasih kepada dia. Itu pun tidak menyelamatkan Abu Talib. Kita ni, kita kata kita kasih kepada Nabi, tapi belum tentu Nabi kasih kepada kita. Maka sebab itu, sidang hadirin mukminin penting kita faham tajuk ni, hakikat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin mukminin, kenapa kita kasih kepada Nabi? Yang pertamanya kerana wajib kita menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Bila wajib maknanya apa? Makna bukan sebab datang daripada diri kita sendiri, tapi nombor satu kerana itu perintah Allah Ta'ala. Itu maksud wajib. Soal kita sayang dekat Nabi sendiri-sendiri, kita sayang dekat Nabi, itu kita cerita kemudian. Tapi nombor satu, kita sayang dekat Nabi kerana itu perintah Allah Ta'ala. Dia gini, pasal apa tuan-tuan, orang Melayu kalau Kedah ni, dia makan ke tak makan babi? Tak kot makan ke tak? Tak, tak makan. Jangan habaq tak makan pula. Kan? Soalan saya, bila kita tak makan, nombor satu soalannya, pasal apa tak makan? Adakah sebab dia haram atau kita jijik dengan babi? Mana satu? Haram lah. Mana kalau dia tak haram, sanggup makan babi? Boleh? Boleh? Kalau gitu betul. Kalau macam tu betul. Maknanya kalau babi lalu pun kita tak ada masalah dengan babi. Betul tak? Oh, babi ni lawa, handsome, comel lah babi ni kan. Kan? Ataupun bila kita tengok babi tu, ya Allah babi. Yang mana satu? Ada orang, tuan-tuan sekalian, babi tak boleh makan, tapi arak dia minum. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahawa haramnya babi, dia tak makan babi bukan kerana haram, tapi kerana adat sebagai orang Melayu yang memandang jijik kepada babi. Buktinya arak dia minum. Kan? Tapi kalau orang Kuala Kedah ni, tuan-tuan sekalian, arak dia tak minum, babi dia tak minum, sekurang-kurangnya kita nampak dia ada kefahaman. Sekurang-kurangnya. Kan? Sekurang-kurangnya dia ada kefahaman. Berapa ramai orang kita, orang Melayu kita, tuan-tuan sekalian, babi tak makan, tapi arak itu dia bangga ada dalam rumah dia. Itu contoh yang mudah untuk kita faham tentang penting kita kasih kepada Nabi ni. Nombor satu, bukan kerana diri kita. Nombor satu, kerana perintah daripada Allah, suruh kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Antaranya firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 24. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal. Dia kata apa ni? Katakanlah, jikalau bapa-bapa kamu, jikalau bapa kamu, anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri kamu, kaum keluarga kamu, harta kekayaan kamu yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbang berlakunya kerugian, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul dan daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada golongan yang fasik. Hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ayat ni kata apa tuan-tuan sekalian? Ayat ni kata belah satu tempat ni, ayah kita, anak, adik-beradik, kaum keluarga, apa isteri, harta kekayaan, perniagaan. Satu pihak lagi Allah, Rasul, jihad. Yang mana yang kita utamakan? Yang mana yang kita utamakan? Ayat ni kata sepatutnya kita utamakan Allah, Rasul dan jihad.
berbanding daripada hak ni. Tapi soalannya, berapa ramai di kalangan kita yang mengutamakan hak pertama tadi daripada yang kedua? Imam Ibn Kathir kata apa? Imam Ibn Kathir dia kata, jikalau semua benda tadi lebih dicintai daripada Allah, lebih kita kasih berbanding dengan Rasul, lebih kita kasih daripada berjihad pada jalan Allah Ta'ala, maka Imam Ibn Kathir kata, tunggulah. Tunggu apa dia? Ayat ni kata apa, tuan-tuan? Ayat ni kata, tunggu apa yang disebut sebagai tunggulah Allah Ta'ala datangkan keputusan dia. Hatta ya'tiyallahu bi amri. Apa maksud tunggulah Allah Ta'ala datangkan keputusan dia? Gini. Masa kita kecil-kecil dulu, pernah tak tuan-tuan sekalian, kita buat benda nakal? Kita buat benda nakal. Tak? Punya nakal ni macam-macam lah. Ayah kita kata jangan main apa, jangan mandi sungai, kita mandi sungai. Ayah kita pesan, kalau balik rumah jangan sampai maghrib, kita bila maghrib baru sampai rumah. Apa yang mak kita biasa kata? Tunggulah sat lagi ayah hang balik. Tunggu sat lagi ayah hang balik. Apa maksud dia? Relax lah mak, ayah balik-balik kan? Lagu tu ke? Tak. Bila mak kita kata tunggulah sat lagi ayah hang balik, maknanya apa? Habis kan? Maknanya habis. Ayah balik ni macam-macam kemungkinan. Tak? Tengok ayah kan? Kalau jenis ayah jenis lembek tu tak apa. Anak pun tak heran. Kalau ayah jenis berdehem pun kita kecut, tu siap. Jadi mak kata jaga sat lagi ayah balik. Maknanya sat lagi hang kena. Itu maksud dia. Sat lagi hang kena. Quran dia guna cara dia cerita, tuan-tuan sekalian, lebih kurang sama cara dia cerita kat kita. Dia kata hatta ya'tiyallahu bi amri. Dia kata nanti Allah Ta'ala datangkan keputusan dia. Ibnu Katsir kata apa, tuan-tuan? Ibnu Katsir kata maksudnya ialah tunggulah musibah dan malapetaka yang akan menimpa kamu. Jaga. Kalau sampai tahap tu kau buat. Jadi sidang hadirin mukminin, maka ayat ini menjadi dalil bahawa kasih kepada Nabi lebih daripada makhluk lain, hukum dia adalah wajib. Bukan sunat, bukan harus. Kasih kepada Nabi lebih daripada ayah, lebih daripada mak, lebih daripada suami atau isteri kita, lebih daripada perniagaan kita, lebih daripada harta benda kita, hukumnya wajib. Itu kesimpulan daripada ayat ini. Maka kita tidak boleh kasih kepada diri kita lebih daripada kasih diri kita sendiri. Sidang hadirin mukminin, contohnya surah Al-Ahzab ayat yang ke-6. Firman Allah Ta'ala, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang beriman daripada diri mereka sendiri. Jadi Quran kata kita kena utamakan Nabi lebih daripada diri kita sendiri. Soalan sekarang ni, kita duduk kat mana? Kita ni, adakah kita benar-benar mengutamakan Nabi lebih daripada kita, atau kita mengutamakan diri kita sendiri lebih daripada Nabi? Sidang hadirin mukminin, kita akan tengok satu persatu tentang tajuk ni, di mana kita sebenarnya. Seterusnya, bila kita dah faham bahawa kita wajib kasih kepada Nabi, dan kita faham bahawa kita mesti mengutamakan Nabi lebih daripada diri kita, soalannya ialah kenapa kita mesti menyintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik, antaranya ialah nombor satu, dia ada kaitan dengan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pasal apa, tuan-tuan sekalian? Nabi ni adalah insan yang kamil, manusia yang sempurna.
dia juga adalah manusia biasa. Nabi juga adalah manusia luar biasa. Nabi manusia biasa, pada masa yang sama Nabi adalah manusia luar biasa. Apa makna dia tuan-tuan? Maknanya ialah Nabi manusia biasa macam kita. Nabi lapar, Nabi dahaga, Nabi senyum, Nabi ketawa, Nabi gembira, Nabi sedih, Nabi menitiskan air mata, Nabi mengantuk, Nabi sakit, Nabi disihir. Dah. Kalau minum racun, kesan racun kena kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada bayang-bayang, Nabi tak boleh terbang, Nabi kena berjalan. Itu makna manusia biasa. Bila berperang, dalam peperangan, Nabi boleh menang, Nabi boleh kalah. Itu sifat manusia biasa. Bila digasak oleh musuh dalam peperangan Uhud, Nabi jatuh dari kuda, mengalami kecederaan parah. Itu menunjukkan bahawa Nabi manusia biasa. Nabi bukan manusia luar biasa. Nabi manusia biasa. Jadi kalau orang kata kat kita ada ilmu kebal, itu mengarut. Tuan-tuan ada dalam YouTube, ada tak? Nampak tak? YouTube. Dia ada satu silat tu. Oh, kawan ni seorang dia tolak ngangin je tuan-tuan. Terpelanting kawan tu. Dia tipu. Tipu. Orang Kuala Kedah jangan percaya silat lagu tu. Pasal apa? Sebab saya tu terang bagi tahu dekat tuan-tuan, kalau ada silat macam tu dalam dunia kita ni, kalau betul ada orang Islam yang mempunyai silat ataupun seni mempertahankan diri yang macam tu, kita sangat gembira. Kita minta dia pergi Israel, pergi lawan dengan Yahudi tu dekat Israel. Tak payah guna senjata, tak payah guna jet pejuang, tak payah. Nanti kalau Israel hantar nuklear ke apa, dia bagi tapak tangan je. Kalau betul ada silat yang macam tu, tak payah nak bohong lah tuan-tuan. Tak payah nak bohong. Jadi kita kena bagi tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa macam kita. Nabi kahwin, Nabi ada anak macam kita. Nabi hidup dan Nabi mati sama macam kita. Pada masa yang sama, Nabi juga manusia yang luar biasa. Kok mana pula dia biasa tapi dia luar biasa? Macam kita lah, kan? Tuan-tuan, macam kita lah. Kita manusia biasa, tapi ada kawan saya dia luar biasa. Pasal apa? Matematik tambahan 2 jam setengah, dia buat sejam. Lepas tu betul semua. Sampai cikgu matematik tambahan kami tuan-tuan nak bagi markah, dia potong satu markah, tak tahu nak potong kat mana, dia bagi 99. Satu markah hilang, tak tahu hilang pasal apa. Itu luar biasa. Orang Kuala Kedah ada tak ambil ADMAT, matematik tambahan? Ada ambil? Tak ada? Anak-anak ada ambil? Cuba tengok anak-anak buat ADMAT. Kalau 2 jam setengah, boleh tak keluar siap dalam masa sejam je? Itu maksud luar biasa. Mana dia lain daripada yang lain. Manusia biasa, tapi dia special. Nabi kita tuan-tuan, baginda manusia biasa, tapi dia ada special. Dia ada keistimewaan. Apa dia keistimewaan dia? Banyaklah keistimewaan dia kan. Antaranya dia adalah manusia yang paling mulia berbanding dengan manusia yang lain. Baginda ada mukjizat dengan beberapa mukjizat yang kita telah pelajari sebelum ini. Banyaklah cerita-cerita itu. Baik, muslimin muslimat sekalian, apa yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi? Allah Taala kata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaum kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu. Nabi rasa berat, Nabi kesian dekat kita, sangat menginginkan keselamatan dan keimanan bagi kamu, amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Itu sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang pertama, kita sayang dekat Nabi sebab jasad Nabi itu sendiri, keistimewaan yang ada pada Nabi itu. Sebab tu kita sayang dekat dia. Itu satu. Yang kedua, pasal apa kita sayang dekat Nabi? Yang kedua, kita sayang dekat Nabi kerana kita dapat faedah bila kita sayang dekat Nabi. Bila kita sayang dekat dia, kita dapat faedah daripada rasa sayang kepada Nabi tadi. Ada lagu tu. Apa maksud dia tuan-tuan?
Yang pertamanya yang kita akan dapat bila kita sayang kepada Nabi ialah kita akan mendapat manisnya iman itu. Manisnya iman. Contohnya hadis Anas radhiyallahu anhu, salasun, 3 perkara. Man kunna fihi wajada halawatal iman. Siapa-siapa yang ada benda ni, dia akan mendapat manisnya iman. Apa dia? Nombor 1, ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih dia sayang daripada selain keduanya itu. Yang keduanya, dia menyintai wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia kasih kepada saudaranya hanya kerana Allah, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana benci dilemparkan dalam api. Yang kedua, dia kasih kepada saudaranya hanya kerana Allah. Kita hari ni sayang kepada saudara kita sebab apa? Tuan-tuan hari ni sayang dekat YB tuan-tuan sebab apa? Sebab apa? Lillah ataupun sebab apa? Antara 2 orang ni, seorang tiap-tiap tahun dia bagikan plekat satu, duit RM50 satu. Hak satu lagi dia tak bagi apa-apa, kan? Hak satu lagi ni dia baca Al-Quran, baca hadis, yang tu je. Kita pilih hak mana? Kita pilihkan plekat, kan? Hak pertama ni kan plekat. Yang pertama ni dia boleh bawa jalan tar masuk dalam rumah, kampung kita apa semua. Hak ni dapat subsidi, kan? Boleh tolong boat, engine boat, macam-macam lah. Hak satu ni dia setakat bagi kuliah, boleh ceramah je lah, kan? Cerita Quran hadis, dia kata Quran hadis nak hidup macam mana. Kita dah fikir lagu tu. Tuan-tuan, antara 2 ni tuan-tuan, hak mana satu tuan-tuan sayang kerana Allah, mana satu tuan-tuan sayang dia kerana kebendaan. Kalau tuan-tuan sayang satu orang ni bukan kerana Allah, tapi tuan-tuan sayang kerana dia boleh bagi benda dekat tuan-tuan, yang tu ada masalah. Yang tu ada masalah. Kita berkawan selama ni, kawan tuan-tuan ada berapa ramai? Yang paling rapat dengan kita berapa ramai? Tuan-tuan balik saat lagi, tuan-tuan duduk kat rumah, senaraikan 5 orang yang paling rapat dengan kita, yang kita rasa kita sangat rapat dengan dia. 5 orang. Nak tanya 5 orang ni pasal apa kita rapat? Pasal apa kita kalau dengar apa-apa kat dia, benda berlaku, kita sibuk pergi rumah dia. Ada apa-apa perayaan apa semua kita pergi rumah dia. Pasal apa? Hak 5 orang ni pasal apa? Adakah kerana kita nak benda daripada dia? Ataupun hang jadi macam mana, sakit ke, miskin ke, kena buang kerja ke, aku tetap pergi ziarah hang, aku tetap berkawan dengan hang, aku tak berubah. Macam apa jadi dekat kamu, aku takkan berubah. Mana satu? Maka sidang hadirin mukminin, siapa-siapa yang kasih kepada saudara dia kena buang kerja ke, tak ada pangkat ke apa, dia tak kisah, kerana bagi dia berkawan dengan orang tu kerana Allah. Orang tu dia akan dapat merasai kemanisan iman. Tuan-tuan bisa tengok tak? Ada kawan-kawan kita, kalau orang tak ada pangkat, dia tak layan, kan? Tapi ada kawan kita, walaupun dia pangkat tinggi, kita orang kampung, dia layan kita. Tuan-tuan banding. Hak jenis yang pertama, mentang-mentang aku orang kampung, aku tak ada kerja apa-apa semua, dia tak layan kita. Kita telefon pun tak angkat, WhatsApp pun dia tak jawab, ketuk pintu bertekan loceng pun dia tak keluar. Tapi kawan kita yang seorang lagi, dia pangkat besar, Datuk Serinya apa semua, tapi kalau kita pergi rumah dia, walaupun dia tahu kita ni orang kampung, orang miskin, tapi dia sambut kita dengan muka berseri-seri. Maka orang tu, tuan-tuan sekalian, hak jenis macam tu, dia akan dapat merasai kemanisan iman. Jadi kita malam ni tuan-tuan, bila kita berkawan dengan orang, soalan pertama kita nak kena tanya ialah, aku berkawan dengan dia sebab apa? Kalau kita berkawan dengan dia sebab dunia, kelebihan yang dia ada, kita takkan dapat merasai kemanisan iman. Tapi kalau kita berkawan dengan orang tu kerana Allah Ta'ala, maka kita akan dapat merasai kemanisan iman. Itu yang tuan-tuan kena tahu. Baik, kemudian dia benci kepada kekufuran, sebagaimana bencinya dia dilempar ke dalam api neraka. Berapa ramai di kalangan kita yang takut kepada kekufuran.
Kufur ni tuan-tuan sekalian, kita kena takut sangat-sangat. Kita tak payah sembang bab kena lempar dalam api. Kita cerita atas dunia sudah. Atas dunia. Tuan-tuan pernah tak main dengan elektrik? Pernah? Baiki lampu ke kipas rosak, pernah tak? Kalau tuan-tuan baiki lampu, tuan-tuan buat macam mana? Buat macam mana? Tutup suis, ambil tangga, buka gitu. Saya tak. Saya takut. Bukan api ni, api elektrik bukan nampak pun. Enggak. Hak patut kita takut api besar tu lah kan. Tapi api ni relax, tak ada apa. Kita tengok wire bukan ada apa kan. Tapi saya takut tu kan. Saya kalau saya nak baiki lampu, 2 switch saya pastikan dia mati. Nombor 1 switch ni. Nombor 2 main switch 2 kali tu tutup. Punya takut. Lepas tu suruh bini jaga switch tu. Takut ke lagi main anak aku nakal, dia pergi buka. Syahid masuk jannah, masuk syurga tu. Takut lagu tu. Takut tuan-tuan, takut. Tuan-tuan berani tak apa. Kita ni tuan-tuan, takut masuk dalam api. Takut macam mana? Nak cerita takut macam mana? Takut kena makan dia rimau, takut kena patut diular, benda datang bahaya ke apa. Kita takut macam mana? Maka nak ceritanya orang tu dia benci kepada kekufuran tu sebagaimana dia tak suka orang lempar dia masuk dalam api. Mana kita dengan api ni kita tak main tuan-tuan. Maksud dia lagu tu. Kita tak main. Benda yang boleh menyebabkan kebakaran kita takkan main. Kita takkan duduk dekat dengan benda-benda macam tu. Itu maksud dia. Maka tuan-tuan sekalian, kita kena pastikan setiap benda yang boleh menyebabkan kekufuran kita takkan buat. Benda yang boleh menyebabkan syirik, yang boleh menyebabkan terbatalnya syahadah, kita jangan buat. Nanti kita akan cerita detail, sekali lagi kita akan cerita. Sekarang ni kan banyak kan, hak jadi jumpa Tok Bomo, hak jadi pergi cari kubur Tok Wali, macam-macam sekarang ni. Kita akan cerita lepas ni. Muslimin muslimat sekalian. Yang kedua, pasal apa kita kasih kepada Nabi? Sebab kita dapat faedah daripada itu. Apa dia faedah yang kedua? Faedah yang kedua ialah bila kita kasih kepada Nabi, akhirnya kita akan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Itu yang kita nak sangat tu. Faedah yang kita dapat apa dia? Kita akan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, di Kuala Kedah ni siapa pemimpin negara yang paling tuan-tuan suka? Tuan-tuan suka sangatlah. Siapa dia? 2.6 bilion. Siapa yang tuan-tuan suka sangat? Siapa dia? Tak apalah siapa-siapa lah kan. Katalah ada satu orang ni tuan-tuan suka sangat. Siapa dia? Agung lah kita kata kan. Sultan Kedah dia jadi agung kan. Tuan-tuan suka sangat agung ni. Sebab dia sultan kita, kita suka sangat kat dia. Benda yang paling kita suka, sebab kita suka kat dia, antara benda yang kita paling suka apa dia? Kau boleh makan dengan dia, betul tak? Duduk sebelah dengan dia tu kira majlis ramai-ramai 10,000 orang pakat datang ni, kita duduk semeja dengan agung. Yang tu tuan-tuan. Habis betul tak? Habis. Macam dulu kita bercinta sebelum kahwin, ingat tak? Masa sebelum kahwin, ingat tak? Masa first time boleh makan semeja dengan bakal isteri ataupun isteri kita tu, rasa macam mana? Jangan cerita orang jenis tu macam belangkas tak cerita lah, tu dia tak rasa apa. Tak, tu tak rasa apa. Ni orang macam kita, jenis thiqah ni, thiqah. Jadi haraki ni, jaga agama ni, tak pernah jumpa ni. Cakap pun jauh, sini ke sana. Macam saya di UAE dulu kan, jumpa akhawat, jumpa muslimat. Kita pandang utara, dia pandang selatan. Bercakap lah, bercakap lagu tu. Tak mau pandang. Bila first time makan dekat satu meja, tuan-tuan, kan, rasa dia tu. Ni kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faedah kita yang kita akan dapat ialah kita akan bersama dengan Nabi hari akhirat nanti.
Yang ni yang kita nak sangat ni. Anas bin Malik kata apa? Dia kata ada satu orang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila berlakunya hari kiamat? Bila? Yang kata berlakunya hari kiamat tu bila? Lepas tu Nabi pun tanya dia, apa yang kau siap untuk menghadapi hari kiamat? Tengok tuan-tuan, apa yang engkau prepare apa dia? Orang kita ni sibuk, bila kiamat, Ya'juj Ma'juj keluar bila? Engkau bersedia ke tidak? Amalan kita macam mana? Sibuk nak tanya bila berlaku kiamat. Nabi pun tanya, apa persiapan kamu untuk menghadapi hari kiamat? Nabi tanya. Orang tu jawab, aku tak ada persiapan untuk menghadapi hari tersebut. Dia kata, dengan banyak semayang, banyak puasa, banyak sedekah. Tapi yang aku persiap adalah kecintaan kepada Allah dan Rasul. Dia kata, dia semayang tak boleh sembang lah. Dia kata, semayang dia tak banyak. Dia kata, puasa dia pun tak banyak, sedekah dia pun tak banyak, dia kata. Tapi yang aku persiapkan ini adalah kecintaan aku kepada Allah dan Rasul. Lalu Nabi jawab apa? Nabi kata, anta ma'a man ahbabta. Nabi kata, kamu akan bersama dengan orang yang kamu kasih. Mana penting kita dalam hati ni ada kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Anas kata apa? Anas kata, aku tidaklah pernah rasa gembira sebagaimana rasa gembira kami ketika mendengar sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Kamu bersama-sama dengan orang yang kamu sayang. Anas kata, tak pernah dia rasa gembira sebagaimana dia dengar perkataan tu. Dia gembira sangat. Sebab apa? Dia tahu dalam hati dia memang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas pun kata, kalau macam tu aku kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab, aku berharap boleh bersama dengan mereka kerana kecintaan aku kepada mereka, walaupun aku tak boleh nak mencapai tahap amalan yang macam mereka. Nampak tak? Kita agak-agak boleh tak sampai amalan kita macam Abu Bakar Siddiq, macam Umar Al-Khattab, tak boleh. Tapi dia duk harap sangat, dia kata sekurang-kurangnya dengan sebab kecintaan itu menyebabkan kita dapat bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, manfaat yang kita akan dapat bila kita kasih kepada Nabi ialah kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Seseorang itu tidak dianggap sebagai sempurna iman dia hingga aku lebih dia cintai daripada anak, daripada orang tua dia serta manusia seluruhnya. Baik. Jadi dengan sebab itu, muslimin muslimat sekalian, itu antara manfaat yang kita akan dapat. Tapi soalan seterusnya, apa bukti dia? Apa bukti yang kita sayang dekat Nabi? Sayang ni semua orang boleh kata dia sayang, kan? Semua orang boleh kata dia sayang. Tapi apa bukti yang kita benar-benar sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nombor satu, buktinya ialah mendahulukan dan mengutamakan Nabi daripada apa-apa sekalipun, daripada sesiapa sekalipun. Bila berlaku konflik, kita akan utamakan Nabi, ketepikan orang lain. Itu bukti yang pertama. Baik. Sebab apa? Muslimin muslimat sekalian, antaranya ialah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanata wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah yang terbaik daripada keturunan Ismail. Lalu Allah pilih Quraisy yang terbaik daripada Kinanah. Lalu Allah pun memilih Bani Hashim yang terbaik daripada Quraisy. Lalu Allah pilih aku sebagai yang terbaik daripada Bani Hashim. Maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya kita panggil bahasa sekarang ni cream of the cream. The best from the best.
Nabi ni nak ceritanya dia ni the best from the best, ataupun the best among the best, cream of the cream. Tahu tu maknanya, ambil daripada satu kelompok manusia, ambil yang terbaik. Pada hak terbaik tu pula ambil pula yang terbaik. Daripada yang terbaik ambil pula yang terbaik. Akhirnya Nabi SAW. Itu sebab kita kena utamakan Nabi daripada hak lain. Tuan duduk Kuala Kedah ni, kalau kita bercakap bab ikan apa yang paling baik? Sudah. Ikan semua baik. Ikan semua baik. Ikan tak? Dia ada ikan hak baik, ada ikan hak tak baik, betul tak? Ada ikan baik, ada ikan tak baik. Jadi kalau tuan-tuan duduk satu tempat yang tuan-tuan boleh dapat hak baik, pilih pula hak baik, tu kata untung tu. Kita duduk tepi sungai, tepi laut, nelayan turun hasil tangkapan ikan apa, hasil laut, hasil sungai ni, mai tempat kita, patut kita dapat yang terbaik, betul tak? Cuba tuan-tuan bayang, kalau satu orang dia duduk di tempat yang sepatutnya dia dapat ikan yang paling baik, tiba-tiba dia pergi makan ikan sama sebagaimana orang yang duduk jauh daripada pantai, jauh daripada sungai. Rugi tak dia? Rugi dia. Satu lagi contoh nak bagi mudah faham tuan-tuan. Tuan-tuan anak kepada orang kata tokek daging. Tokek daging. Makna tuan-tuan patut makan daging yang terbaik. Daging fresh. Tiba-tiba duk pergi makan daging import, daging yang kualiti tak berapa elok. Rugi tak dia? Rugi sangat-sangat. Rugi sangat-sangat. Contoh satu lagi. Tuan-tuan hantar anak pergi mengaji kat Mesir. Hantar anak pergi mengaji kat Mesir. Balik-balik cakap Arab tak boleh. Lagu mana? Rugi tak? Daripada kalau lagu tu baik mengaji kat Malaysia kan? Baik mengaji kat Penang apa kitab kan? Baik mengaji kat kitab kat Penang je, mengaji agama di Penang. Dah belajar kat Azhar, balik-balik cakap Arab pun tak boleh. Kan? Sebab apa? Sebab di Azhar tempat dia yang mana Syekh Azhar semua ada, orang Arab semua situ, kan? Patut balik kuasai bahasa dia lagu tu. Berapa ramai budak-budak kita pergi mengaji kat Amerika, balik-balik cakap orang putih tak boleh. Pasal apa? Sebab bila duduk di Amerika, dia sewa rumah, geng-geng Melayu dia belaka. Kalau orang Kelantan, sama-sama Kelantan. Orang Terengganu sama-sama Terengganu, orang Kedah sama-sama Kedah. Dia tak mau campur dengan orang lain. Balik-balik dah lah cakap American English pun tak boleh. Tak, cakap Malaysia English pun tak boleh. Hak dia boleh English slang Kelantan. Tu ada pandai. Rugi. Itu maksud dia. Kita ni untung. Pasal apa untung tuan-tuan? Sebab kita ada cream of the cream, the best of the best, the best among the best. Siapa dia? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak utamakan Nabi, kita utamakan yang lain, betapa ruginya orang macam kita. Baik, muslimin muslimat sekalian, pernah orang kita ni bila ulama dengan Nabi, dia utamakan ulama. Tok guru dengan Nabi, dia utamakan tok guru. Habis. Pemimpin politik dengan Nabi, dia utamakan pemimpin politik. Orang kampung dengan Nabi, dia utamakan orang kampung. Masyarakat dengan Nabi, dia utamakan masyarakat. Bini dengan Nabi, dia utamakan bini dia. Tak? Suami dengan Nabi, dia utamakan suami dia. Habis. Ustaz melampau sangat contoh tu. Tak, saya tak melampau. Saya boleh bagi contoh dekat tuan-tuan. Saudara saya, ni masuk YouTube nyaya saya kenal lagi. Saudara saya ni tuan-tuan, perempuan, suami isteri lah, semua suami isteri. Dia dah masuk umur dah 40. Tiba-tiba dia datang rumah kami pakai ketat gitu, macam gitar. Ketat. Kita orang Melayu ni kan pakai baju kurung ya tak? Longgar macam tu. Dia tak, dia pakai ketat. Lepas tu pakai kasut tinggi, tumit tinggi. Perfume
Pelik nampak kan, dengan color yang terang. Oh, pelik. Jadi mak-mak saudara, mak menakan semua duk cakap, pasal apa? Pasal apa jadi lagu tu? Sedangkan sebelum ni dia okey, dia pakai baju kurung biasa. Kenapa bila umur 40 tiba-tiba hang berubah jadi lagu tu? Jadi mak-mak menakan apa semua ni pakat tanya, panggil dia, apa cerita hang ni? Pasal apa jadi lagu ni? Dia kata suami dia ni dah jadi perangai tak berapa bagus, dia suka tengok perempuan lain. Suami dia ni ada selera tengok perempuan lain, jadi nak lawan tu, dia kena lawan lah. Bila lawan, bini pun nak kena pakai bagi cantik pakai cantik tu tak apalah, tapi bila melampau, apa jadi? Kita mengutamakan suami lebih daripada Nabi. Sebab apa? Nabi mengajar kita pakai tutup aurat. Nabi mengajar kita berwatak dengan watak wanita salihah. Jangan kerana suami kita takut suami kahwin lain, takut gitu gini, akhirnya kita melanggar sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh macam mana ada orang dia utamakan orang lain lebih daripada Nabi. Sama macam kita, tuan-tuan. Bila Barack Obama datang dalam negara kita, kita berani tak kata kat Barack Obama? Berani kata tak? Tak berani, tuan-tuan. Tak berani. Tak berani kata. Apa yang kita buat? Siap selfie lagi. Barack Obama selfie. Tak boleh ke hang kata dekat dia pasal apa? Hang hantar tentera dekat Iraq pasal apa? Hang hantar tentera dekat Afghanistan pasal apa? Kena engkau menggalakkan keganasan pembunuhan di kalangan orang Islam dan sebagainya. Tak berani kata. Tak berani, tuan-tuan. Pasal apa? Kerana Amerika antara rakan dagangan kita yang besar. Menyebabkan rakan dagangan yang besar itu kita utamakan lebih daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita jaga dan pertahankan orang Islam yang dianiaya oleh Amerika. Itu contoh kita mengutamakan orang lain lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata kaum muslimin sepakat mengatakan bahawa siapa sahaja bila jelas bagi dia ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dah jelas dah ini yang Nabi buat, ini yang diajarkan oleh Nabi, maka Imam Syafi'i kata apa? Tidak halal bagi dia meninggalkan amalan itu kerana perkataan orang lain. Tak boleh. Kalau itulah ajaran Nabi, tak boleh tinggal lah. Jangan kita duk pergi ambil hak orang lain. Muslimin muslimat sekalian, sat lagi kita akan cerita macam mana orang kita ni dia mengutamakan hak lain walaupun jelas ada ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, kita membenarkan kecintaan kita kepada Nabi ni ialah kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah, sidang hadirin mukminin, kita beriman bahawa Nabi kita maksum. Baik. Yang tu kita tinggal. Yang ketiga, kita dah tahu Nabi maksum, Nabi tidak ada dosa dan tidak melakukan apa-apa perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga ialah wajib kita beradab apabila kita berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang kita tak ada Nabi berada di sisi kita kerana Nabi dah wafat, maka apa yang patut kita buat ialah bentuk adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah memuji Nabi dengan pujian yang layak bagi dia. Kita nak puji Nabi ni, kena puji dia, jangan melampau. Dan jangan tak puji, jangan hina dia. Dan bila puji, puji dengan yang layak, jangan melampau. Baik, tuan-tuan sekalian, pujian yang paling mendalam ialah pujian yang paling bagus, yang paling tepat ialah pujian sebagaimana yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana Nabi memuji diri dia sendiri. Dan yang paling utama, cara kita puji Nabi ialah dengan bersalawat dan mengucapkan salam kepada baginda. Antaranya ialah Nabi sebut al-bakhilul ladzi
man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang apabila nama aku disebut di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Maknanya tuan-tuan sekalian, kita nak puji Nabi, kita kena puji dengan pujian yang paling tepat, dan yang paling tepatnya ialah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara selawat kepada Nabi apa dia? Salah satunya hak kita sebut tadi. Saya sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sebut sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita berselawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu contoh. Ataupun selawat Ibrahimiyah kan, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai habis. Itu contohnya tuan-tuan sekalian. Ataupun kita kata, kita puji Nabi, kita kata Habib, kita kata Sayyidina Muhammad, kita kata kan, kita memuji Nabi, Sayyidina, pemimpin kami kan, orang yang kami sayang kan, Habibina, orang yang kami sayang, orang yang kami kasih, yang selayaknya tuan-tuan. Tapi jangan melampau bila memuji Nabi. Mana benda yang tak layak kita puji, tapi pujian yang tak layak jangan. Kita jangan memuji dengan pujian yang tidak layak. Sebagaimana pujian yang dilakukan oleh golongan Kristian yang memuji Jesus sampai ke tahap jadi Tuhan. Sebab tu kita hari ni tuan-tuan, kita nak kena pesan bahawa kita puji Nabi mesti tepat. Jangan pula tuan-tuan pergi dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan berdoa kepada Nabi, minta tolong dengan Nabi. Jangan. Itu memuji secara melampau, meletakkan Nabi lebih daripada kadar dia. Tak boleh. Doa hanya kepada Allah, tapi berkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti tepat. Jangan kurang, jangan lebih. Mesti tepat. Yang keempat tuan-tuan sekalian ialah ittiba', yakni kita ikut, kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpegang pada petunjuknya. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jika sekiranya kamu kasih kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah siapa dia? Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul-betul kita kasih kepada Allah, kita kena ikut Nabi. Yuhibbukumullah, nescaya Allah kasih kepada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Tuan-tuan sekalian, maka Ibnu Mas'ud kata apa? Ibnu Mas'ud kata, ittabi'u, ikutilah petunjuk Nabi, wala tabtadi'u faqad kufitum kullu bid'atin dalalah. Janganlah kamu membuat bid'ah, kerana ajaran Nabi itu sudah cukup bagi kamu. Semua amalan tanpa petunjuk daripada Nabi, maka dia adalah sesat. Tuan-tuan sekalian, hari ini ayat in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah dapat dekat ustaz yang jenis duk gila dekat perubatan Islam. Dia kata perubatan Islam, sebenarnya bukan. Dapat dekat ustaz-ustaz ni yang tak berapa betul ni. Saya suka guna istilah half cook, separuh masak. Jadi ustaz separuh masak ni payah tuan-tuan. Jenis mengaji tak tahu mengaji kat mana, dia dapat satu ayat ni dia pergi buat ayat pengasih. Orang perempuan ada masalah dengan suami, dengar kata ustaz ada boleh buat perubatan Islam, ramailah pergi tuan-tuan. Ramailah pergi. Setiap orang ada masalah, betul tak? Setiap orang ada masalah. Saya sendiri tuan-tuan, kalau pergi ceramah ada je orang duduk tunggu macam-macam lah. Di Sungai Petani, ini cerita lama lah. Di Sungai Petani tuan-tuan, di Bakarang, kalau saya tak silap, Masjid Bakarang. Habis-habis kuliah, masa tu saya mengajar kitab Qanun Jenayah Syariah di Bakarang. Habis-habis kuliah, pengurusi kata SU masjid menjumpa saya, kata ustaz, ada klien ustaz kau duduk tunggu kat luar. Saya kata klien? Pergi pejabat lah mai tunggu kat masjid buat apa? Dia kata tak tahu, ada kat luar. Saya kata siapa dia? Tak kenal ustaz. Hindu dua orang mai kat masjid.
Dia kata ada nanda potu atas dahi dia kata pakai seluar pendek. Dua-dua seluar pendek. Suami seluar pendek, bini seluar pendek. Saya kata takkan Hindu nak bercerai macam aku. Oh, kita suspend lah kan. Lagi Hindu jahat kan nak buat aku apa. Duk fikir macam-macam lah. Tapi pergilah juga kan. Kita rasa nak tahu apa cerita. Pengusi kata, tapi dia dukung bayi. Ada budak dia bawa. Kita pun pergi. Tengok dekat pintu masjid, betul tuan-tuan. Kaki ayam, dua-dua kaki ayam, dua-dua seluar pendek, duk pegang bayi. Saya kata, pasal apa ni? Kita suspend lah kan. Dia kata, ini Haji, kita ada problem, dia kata. Saya tanya, problem apa? Ini anak tak mau tidur, dia kata. Boleh tak Haji boleh kasih dia tidur? Macam mana aku nak bagi anak hang tidur? Anak aku pun tak boleh tidur. Saya kata, sudah. Haji, dia kata, tolonglah Haji. Haji buatlah apa-apa bagi dia tidur Haji. Saya kata, macam mana aku nak buat? Saya bukannya reti tuan-tuan. Saya kata, pasal apa you tak minta? Kita tanyalah kan, kita bukan suruh, kita tanya. Pasal apa you tak cari itu, you punya Tok Sami? Dia kata, Tok Sami pun tak boleh buat, dia kata. Oh, bila Tok Sami tak boleh buat, dia cari ustaz. Lepas tu, pengurusi duk cuit saya, dia kata, ustaz, bacalah ayat apa-apa dekat ayat foto bina. Bacalah apa-apa. Saya tuan-tuan, saya bukan jenis pandai pura-pura, saya tak pandai. Saya kalau saya tak pandai, saya cakap tak pandai kan. Saya kata, Haji, saya tak pandai. Saya baca lah, kat dia tak mau balik, macam mana? Pengurusi nak suruh dia balik je. Saya kata, Haji, tak apalah kan. Ambil, kebetulan memang ada air mineral untuk ustaz kan. Kat meja tu ambil tu, baca lebih kurang, minta doa, ya Allah kan. Tolonglah hamba-Mu itu ya Allah, dia kesusahan, anak tak boleh tidur. Bagilah hidayah pada dia semua, moga-moga dia beriman kepada agama. Gitulah doa-doa biasalah kan. Doa biasa bagi kat dia punya seronok tuan-tuan. Punya seronok, terima kasih Haji, terima kasih Haji. Oh, dua-dua senyum meleret-leret balik macam tu tuan-tuan. Saya rasa lah kalau dia balik anak dia tidur tuan-tuan. Memang dia cari saya pula lepas tu. Lagu tu tuan-tuan. Nah, orang kita ni dia ada masalah. Dia mungkin dah minta tolong dah dengan tempat-tempat tertentu, tak selesai masalah, dia pun cari. Jadi ada satu ustaz ni tuan-tuan, saya ayat ni saya jumpa lama dah. Ustaz tu duk pergi ajar dekat orang perempuan, ayat ni boleh jadi ayat pengasih. Saya pening kepala tu, macam mana saya nak cerita ke orang perempuan tak boleh buat ayat pengasih. Dia tu duk ustaz ajar ni, dia tu apa ya, bila ustaz ajar saya ni ustaz tu pun ustaz. Dia kata apa? Dia kata ayat ni bagi orang perempuan yang suami nak kahwin lain ke, ataupun suami nak cerai kita ke, ataupun suami nampak macam tak suka kat kita ke, ataupun suami dah macam dah mulai tak berapa sayang dah, baca ayat ni. Dah kata orang perempuan tuan-tuan pakat tulis belakang ni ustaz, surah berapa? Ali Imran. Ayat apa? Ayat 31. Ni pakat tulis belakang tuan-tuan. Dia suruh baca hembus semasa suami tu duduk tidur. Bila suami sudut nafas, masa tu baca semua. Saya kata sudah. Ni masalah ni tuan-tuan. Tak salah tuan-tuan nak buat doa, tak salah. Saya tak kata salah. Nak buat doa boleh. Tapi kita bagi nama ayat pengasih ni kena karut tuan-tuan. Ayat ni dia ajar kepada kita, kalau kita betul-betul kasih kepada Allah dan kita nak Allah Ta'ala kasih kepada kita, Allah Ta'ala ajar pada kita, fattabi'uni, ikutilah aku. Aku tu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cerita awalnya nak Allah Ta'ala kasih, kita kasih kepada Allah, cara dia ikut Nabi, tiba-tiba jadi ayat pengasih. Macam mana? Cuba bagi tahu macam mana. Sebab tu kita ni tuan-tuan mengaji cara mesti betul. Jangan mengaji dengan ustaz yang tak tentu hala ni. Jangan. Ustaz ni semua orang boleh bagi nama dia ustaz. Zaman sekarang ni Tok Guru pun orang bubuh nama je. Tuan Guru apa ada. Dia bukan ustaz pun, bubuh nama Tuan Guru. Berapa ramai perangai orang kita lagu ni tuan-tuan. Jadi kita kena hati-hati. Maka muslimin muslimat sekalian,
Antaranya ialah yang kelima, berhakim dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Ia adalah salah satu prinsip mahabbah. Kalau kita kasih kepada Nabi, kita ittiba', kita ikut kepada Nabi, maka tidak ada iman bagi orang yang tidak berhukum dan menerima sepenuhnya syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam sekarang, tuan-tuan sekalian. Cuba tengok sekarang. Hari ni Maulidur Rasul, betul tak? Hari ni Maulidur Rasul. Orang kita di Malaysia ni, tuan-tuan sekalian, kalau Maulidur Rasul apa dia buat? Berarak kan? Perarakan. Bawa spanduknya. Saya jumpa satu orang, tuan-tuan sekalian, dia tengah bawa loudspeaker besar ni. Saya tanya. Saya kata, ni apa ni? Home theater ke? Saya tanya dia. Ni home theater ke? Nak pasang kat TV ke? Kadang-kadang nak pasang kat radio. Dia kata, tak ustaz. Dia kata, ni untuk esok. Kami bercakap semalam lah, pada hari ni, untuk hari ni. Saya kata, apa dia? Kita ada buat perarakan Maulidur Rasul. Okey lah tuan-tuan, kita punya sayang kat Nabi ni, kita berarak. Daripada satu tempat ke satu tempat, kita selawat apa semua, menyanyi, bernasyid apa semua, ada bunyian dan sebagainya. Dulu ada kita berhias dulu dah. Sekarang ni saya tak tahu ada ke tak, kan? Lepas tu ada pintu gerbangnya macam-macam. Soalannya tuan-tuan sekalian, adakah memadai kita melahirkan kasih kita kepada Nabi dengan bentuk yang macam tu, sedangkan ajaran Nabi kita tak buat? Macam orang perempuan lah. Orang perempuan sayang kat suami? Sayang? Oh, sayang kat suami kan? Orang lelaki sayang kat isteri. Oh, sayang ustaz, siapa tak sayang bini tak? Tapi kita boleh terima tak suami hak sayang kat isteri ataupun isteri yang sayang suami, kalau dia bercakap dia tengking? Boleh terima? Tak boleh terima. Kita boleh terima tak suami hak sayang kat isteri tapi nafkah tak bagi? Pukul dia, katok, tendang. Boleh terima tak? Tapi sebut saya, oh saya, engkau lah isteri aku, menyanyi lagu left handed lah, lagu Wings lah, lagu apa, menyanyi je lah. Engkau lah cinta sejati lah, macam-macam. Cinta dia apa, awan biru lah, lagu Ella, lagu macam-macam lagu, semua dia hafal. Boleh terima tak isteri sayang kat suami, tapi kita suruh ke hang buat air kopi sat, dia tak mau buat sendiri abang. Boleh terima tak? Tak boleh terima. Kita suruh dia pakai tudung tak mau pakai. Suruh dia semayang pun tak mau. Suruh dia kat rumah, duduk kat rumah pun tak mau, nak berjalan kat Maidin. Contohnya. Tak? Contohnya lah, contohnya. Tapi menyanyi je. Oh, engkau lah cinta sejati, I love you, you love me, I apa semua. Menyanyi je. Boleh terima tak? Tak boleh terima, tuan-tuan. Tak boleh terima. Dia yang paling penting ialah akhlak kita tu, peribadi kita tu, penghayatan. Itu yang paling penting. Hari ni, benda yang berlaku hari ni apa dia? Oh, bab selawat tu dia dengan loudspeaker, PA system canggih apa semua dah. Tapi undang-undang Islam buat tak? Undang-undang Islam tak buat. Undang-undang perbankan Islam buat tak? Undang-undang perbankan Islam buat. Pasal apa? Dapat untung, dapat duit. Pasal apa? Nak ambil duit berapa bilion, 2.6 bilion tu. Nak bawa masuk dalam negara kita. Ni yang ni punya teruk. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan nak cari isteri yang taat setia, carilah isteri pada parti tu tuan-tuan. Tipu kok mana pun dia percaya juga tuan-tuan. Mula-mula dia kata akaun tu tak ada. Percayalah tak ada akaun. Lepas tu ada akaun pula. Percaya juga ada akaun. Lepas tu dia kata ni duit derma. Percaya juga duit derma. Lepas tu dia kata ni duit derma untuk parti tu. Percayalah juga. Macam-macam. Lepas tu dia kata penderma berapa orang? Seorang je penderma. Lepas tu kata penderma bukan seorang, ramai pula. Mana satu? Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan kahwin dengan muslimat tak bahagia. Dia bahagia kahwin dengan parti tu. Tipu kok mana pun percayalah. Minta maaf, ini saja kamu argument tu. Baik, tuan muslimin muslimat sekalian, Ibnu Taimiyah kata apa? Ibnu Taimiyah kata setiap orang yang keluar daripada ajaran dan syariat Rasulullah, maka Allah telah bersumpah dengan zatnya yang disucikan bahawa dia tidak beriman sehingga dia reda dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala yang diperbezakan di antara mereka, sama ada perkara agama ataupun perkara dunia, serta tidak ada rasa berat dalam hati dia untuk terima benda itu. Maksudnya gini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata, kita ni
Dalam kehidupan kita sekarang ni, kita ikut siapa? Kita ikut siapa? Tuan-tuan semayang, tuan-tuan ikut siapa? Puasa ikut siapa? Undang-undang kita sekarang, kita ikut siapa? Semua benda yang kita buat sekarang, kita ikut siapa? Itu yang dipertikai. Contoh ni selingan. Ada orang tanya saya, ni negeri Kedah kan? Betul tak? Saya takut tersilap sebab pergi berceramah banyak tempat, takut silap sebut negeri pula. Ni Kedah. Baru ni tuan-tuan lawan bola menang kalah. Kalah kan? Kalah dengan Selangor kan? Satu hamba Allah ni, dia berfacebook dengan saya, dia tanya soalan dalam Facebook. Dia kata, Ustaz, apa hukum kami pergi tengok bola? Kami penyokong Kedah. Dia sebut ni penyokong Kedah ni. Apa punya semangat ni kan? Kami penyokong Kedah, nak pergi tengok bola ni, Kedah lawan dengan Selangor. Apa hukum kami pergi tengok bola? Boleh tak kami semayang jamak qasar? Boleh tak kami semayang jamak qasar? Nak tanya fatwa tuan-tuan dekat Kuala Kedah boleh tak? Boleh tak? Mati-mati syahid. Mati syahid. Boleh tak? Ha? Tuan-tuan? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Isu dia apa? Isu dia sebab dalam mazhab Syafi'i, aurat antara pusat dengan lutut. Jadi bila kita pakai seluar pendek, nampak paha, itu adalah aurat. Jumhur ulama mengatakan bahawa kalau kita bermusafir, yang tujuan musafir itu maksiat, maka rukhsah untuk jamak qasar itu tidak diberikan kepada kita. Tak boleh kita jamak qasar. Satu. Kan? Yang kedua, tapi fiqh Bukhari, fiqh Imam Bukhari dia lain sikit. Imam Bukhari kata, dengan sebab hadis yang kata Nabi ternampak paha tu, itu lebih kuat daripada hadis yang kata aurat tu antara pusat dengan lutut, maka di sisi Bukhari, paha tu tidak aurat. Tuan faham? Tu faham kan? Maknanya satu, ada hadis yang kita pakai sekarang lah, yang tuan-tuan pakai apa semua, yang kita duk pakai, fatwa duk pakai dalam negara kita, maknanya pusat dengan lutut tu aurat, tak boleh tunjuk maksiat, kira dosa. Satu lagi pula, Imam Bukhari kata, bagi dia mengutamakan hadis yang nampak paha itu, sebab hadis yang pusat dengan lutut tu dia lebih dhaif, dia lebih lemah berbanding dengan hadis yang kata nampak apa. Maka di sisi Bukhari dia kata tidak berdosa. Jadi tuan-tuan sekalian, Syekh Yusuf Al-Qaradawi dia kata apa? Syekh Yusuf Al-Qaradawi dia kata, bila kita bagi fatwa, bila kita bagi pendapat tentang agama, ada dua. Satu fiqh taisir, satu fiqh ahwaq. Fiqh taisir, fiqh ahwaq. Fatwa taisir, fatwa aisar, fatwa ahwaq. Fatwa aisar makna fatwa yang lebih mudah untuk orang awam. Yang kedua, fatwa ahwaq, fatwa yang lebih berhati-hati. Jumhur ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dia kata apa? Dia kata diambil pusat dengan lutut itu sebagai aurat, sebagai ihtiyat, sebagai langkah lebih berhati-hati. Itu cara dibenanya mazhab Syafi'i. Sebab tu saya sendiri, saya tak pernah pakai seluar pendek. Tuan-tuan takkan jumpa saya pakai seluar pendek. Kalau saya main bola, main futsal pun saya tak pakai seluar pendek, sebab saya berpegang kepada fatwa ahwaq, yang mana dibina itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita tengok ada orang pakai seluar pendek, jangan kita hina dia. Jangan kita buat dia sebagai musuh. Dan kita kena baik sangka dengan dia, kena berlembut dengan dia. Mudah-mudahan dia termasuk di kalangan apa yang disebut oleh Imam Bukhari bahawa itu bukan aurat. Dan kita kena bagi kemudahan kepada anak-anak muda, dia nak semayang apa semua, daripada dia tinggal semayang. Tuan-tuan faham kan? Tapi kalau tuan-tuan kata, oh itu dosa, pegang untuk kita saja, kita jangan pergi tengok bola. Tapi kalau ada orang nak tengok bola, galakkan dia untuk semayang. Jangan menyebabkan kerana itu dia meninggalkan semayang.
Jadi muslimin muslimat sekalian, itu antara perkara yang kita mesti faham. Maka Ibn Taymiyah kata apa? Dia kata bila benda tu ada contoh daripada Nabi SAW dan kita ada benda lain, kita nak ambil yang mana? Kita ambil daripada Nabi SAW. Sebab tu saya kata tadi, bila kita tengok ada orang pakai seluar pendek, walaupun kita rasa ni macam dosa, kan? Kita rasa ni macam dosa. Tapi bila kita belajar dalam fiqh Bukhari, ada contoh lain pula yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Maka kita pegang hak Nabi itu, jangan lepas. Bukan kita galak pakai seluar pendek dah. Tu ahwaq, apa ni? Tu ihtiyat. Mana kita hati-hati. Kita tak pakai seluar pendek. Saya pun tak pakai seluar pendek. Tapi kita berhati-hati. Sebab ada contoh daripada Nabi SAW. Sama juga muslimin muslimat sekalian, macam yang kita duduk bincang sekarang ni dalam negara kita. Kenapa sampai sekarang susah nak laksanakan undang-undang Islam? Kalau orang tu satu orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, setiap benda yang datang daripada Nabi, kita takkan tolak. Kita takkan tolak, malah kita akan usaha nak jadikan dia tu supaya terhasil berlaku dalam negara kita. Contoh tuan-tuan, tuan-tuan ada anak kan? Ada anak tak? Kita sayang dekat anak? Sayang. Pernah tak kita benda yang anak mahu tapi kita tak mampu nak tunaikan? Pernah tak berlaku? Pernah kan? Lepas tu tuan-tuan duduk diam saja ke tuan-tuan cari alternatif? Duduk diam. Sudah. Bila kita sayang dekat satu orang, anak ke, suami ke, isteri ke, bila kita tak mampu nak tunaikan, apa kita buat? Memang kita akan cuba nak tunai sedaya upaya, kita akan cuba. Tapi katalah kita tak mampu, apa kita buat? Kita akan cari alternatif yang hampir sama. Betul tak? Kalau tak sama pun bagi hampir sama. Pasal apa? Sebab kita sayang dekat dia. Sebab kita sayang dekat dia. Anak saya, tuan-tuan sekalian, masa kami duduk di England, saya duduk 4 tahun di England, tuan-tuan sekalian, budak-budak dia suka aiskrim. Budak-budak dia suka aiskrim. Aiskrim orang putih, kan? Bukan macam aiskrim kita ada halal, kan? Ada logo halal. Aiskrim orang putih dia tak ada logo halal. Tapi kita selalu tanya, aiskrim ni vegetarian ke tidak? Mana sesuai untuk vegetarian ataupun tidak? Kalau vegetarian, kita orang Islam boleh makan lah, kan? Biasanya aiskrim dia tu tidak vegetarian, tidak sesuai untuk vegetarian. Bila kita pergi berkhailah apa semua, ada orang jual aiskrim tu, kita pergi tanya. Jadi anak kita nak sangat aiskrim. Kita boleh beli tak pada masa tu? Tak boleh. Pasal apa? Tidak halal. Tapi tuan-tuan rasa apa? Rasa terbuku lah. Kan? Rasa terbuku kan? Sebab anak nak sangat aiskrim, kita tak mampu nak bagi. Maka kita pujuk dia, tak apa bang, kita balik rumah dalam sejam, sampai rumah sejam, kita pergi dekat kedai, ada yang vegetarian. Walaupun dia macam tak puas hati, tapi sekurang-kurangnya kita usaha juga nak jadikan benda tu sebagai realiti. Dia dapat juga benda tu. Sebab sayang kepada tu. Macam isteri saya juga. Isteri saya sayang sungguh kat saya tu. Saya tak tahulah tuan-tuan beruntung macam saya ke tidak kan. Tapi saya untung sungguh sebab isteri saya sayang sungguh kat saya. Contoh apa dia tuan-tuan? Saya ni antara makanan hak paling saya suka, macam kita banyak tempat dah ni. Hak paling saya suka tom yum. Tak ada benda lain, tom yum. Jadi kadang-kadang dekat rumah ni ada benda yang tak cukup, kan? Ada benda yang tak cukup. Apa benda tom yum? 5 purut. Betul tak? Gitulah lebih kurang 5 purut lagi daun apa? Serai. Gitulah lebih kurang lah kan. Ada alat-alat dia kan. Tomatonya apa, dia ada alat-alat dia. Baik. Bila dia tanya saya, abang nak makan apa hari ni? Hari ni hari cuti, dia nak masak. Jadi adalah benda-benda yang saya sebut, kadang-kadang nasi lemak, kadang-kadang tom yum kan. Kita tukar-tukar lah. Bila sampai tom yum satu hari tu, dia kata, abang, ada benda tak cukup, alat tak cukup. Ada alat tak cukup. Tapi sebab kita minta, dia buat juga, dia tukar resipi tu nak bagi sedap juga. Bila dia buat, sedap juga tuan-tuan. Tu dia akan kata saya untung tu. Tuan-tuan tak tahulah untung ke tak.
tuan-tuan minta buat apa makanan apa ni, dia kata apa abang dia tukar lah benda lain, dah tua, dia tukar kolesterol banyak. Padahal dia malas, dia bagi alasan kolesterol pula, pandai kan. Kita kata ni apa ni yang buat teh tarik untuk abang, abang tahu tak teh tarik tu bahaya, kolesterol boleh block apa semua dia. Padahal dia malas nak tarik tu. Kan. Nak cerita, bila kita sayang dekat satu orang, kita cuba juga, walaupun tak sampai sepenuhnya, tapi cuba juga buat setakat mana yang boleh. Betul tak? Kita sekarang dalam negara kita, tuan-tuan sekalian, memanglah kita tak mampu nak melaksanakan 100% undang-undang Islam, tapi tak bolehkah kita buat setakat yang mampu? Okey, katalah nak rejam dengan batu tak boleh, tapi rotan tak boleh ke 100 kali? Kau kena cari engineer daripada Korea, nak ukur besar rotan apa semua. Tak payah, rotan kedai Cina banyak. Susah ke tuan-tuan nak rotan 100 kali? Tak susah. Buat yang mudah dulu. Katalah nak potong tangan orang mencuri, teruk sangat sebab macam-macam cerita. Okeylah, tapi rotan 100 kali tak boleh ke? Rotan 40 kali bagi peminum arak tak boleh ke? Rotan 80 kali bagi orang yang melakukan qazaf, menuduh zina, tak boleh ke? Susah ke? Ya, ada orang kata kita tak cukup kepakaran. 40 kali rotan pakar, apa yang kau nak? Zaman sekarang tuan-tuan canggih dah. Spring boleh masuk dalam salur darah, betul tak? Spring, macam mana spring boleh masuk? Tuan-tuan boleh cerita spring masuk dalam salur darah macam mana? Kita ada masalah jantung lah apa semua, doktor boleh masuk belon. Belon pun masuk, dia boleh masuk dalam ni. Kita pun heran macam mana doktor boleh bubuh belon dalam, tak tahulah dalam apa kan. Macam-macam canggih. Lepas tu jantung kita lemah, dia boleh buat bateri pula tuan-tuan. Nak tanya tuan-tuan, bateri, spring, belon dengan orang yang ada penyakit ni, dengan rotan 40 kali, hak mana lebih susah? Jauh macam langit dengan bumi. Jauh macam langit dengan bumi. Tuan-tuan pernah tak kena sakit dalam perut? Pernah kena sakit dalam perut? Doktor masuk kamera, kok mulut pun boleh, kok bontot pun boleh masuk. Dia pergi cari masuk kan. Canggih tu tuan-tuan. Saya masa di England, saya ada sedikit masalah. Lepas tu doktor masukkan kamera ikut punggung lah kan. Ni screen. Dia masuk tu, nampaklah usus kita tu kan, dia pergi semua tu kan. 2-3 orang yang duk pergi masuk kamera, dia boleh ketawa, bergurau apa semua, duk gelak. Saya kata celaka. Apa aku duk sakit, aku ni boleh ketawa, boleh bergurau. Habis-habis semua tu sampai ujung, dia bersorak kegembiraan. Saya kata, kita geram apa ni, duk bersorak. Habis-habis prosedur tu, saya bersembang dengan satu kawan kita Melayu, doktor Melayu kita di England. Saya kata, apa doktor orang putih ni, masa dia masuk kamera tu, dia bersembang lah dia. Sampai ujung tu, dia bersorak, berseronok. Apa doktor tak profesional, saya kata lah. Kawan kita yang doktor ni kata apa? Dia kata, yang tu yang bagus dia kata. Yang bagus ni dia kata, bila dia masuk kamera tu, dia seronok. Doktor ni seronok, bersembang, lepas tu seronok. Lepas tu, ujung sekali, dia bersorak kegembiraan lah. Tu bagus. Tapi dia kata, kalau doktor tu dengan pembantu dia, kalau dia masuk kamera tu, dia senyap je belaka. Senyap je belaka. Diam je. Sampai ke ujung tu dia diam. Yang tu bala bencana dia kata. Yang tu bala bencana. Kalau doktor pun senyap, jururawat pun senyap, yang tu jaga. Ada masalah tu dia kata. Oh, baru kita faham. Kita dah ingatkan doktor main-main apa semua tak. Rupanya dia gembira sebab dia tak jumpa apa-apa masalah. Tu nak kena sembang dengan pakar tuan-tuan. Jadi kita begitu canggih dah dunia hari ni tuan-tuan. Tiba-tiba yang bak rotan tak boleh buat, yang benda yang cukup mudah tak boleh buat. Potong tangan, duk berdebat sampai sekarang tak sedap sudah-sudah tuan-tuan. Siapa nak kerat tangan orang tu tak mau, orang ni tak mau. Saya kata teruk tuan-tuan. Itu yang kita kata, kalau hendak 1000 daya, tak mau 1000 dalih. Muslimin muslimat sekalian, yang keenam, kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mempertahankan baginda, itulah salah satu tanda cinta kita dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dah 9-11 minit, saya nak berhenti setakat tu.
nak bagi peluang tuan-tuan tanya soalan. Jika tuan-tuan ada soalan, kalau tak ada kita pergi sikit je lagi buat kesimpulan dan kita akan berhenti. Ada sebarang soalan? Kalau tuan-tuan ada sebarang soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudut pelaksanaan syariat Islam, sekiranya kita ni seumur hidup kita ni kita tidak laksana juga apa yang Allah Ta'ala sarankan dalam Quran tu, apakah besok di akhirat ni kita terlepas daripada hukuman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Apakah benda tu boleh settle macam tu lah? Kalau kita tak laksana pun tak nak masalah apa, di akhirat pun terlepas juga kan, sudah amal-amal yang lain lah. Wallahualam. Apakah hukum dia? Apakah ataupun orang yang menguasai itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Orang yang setuju tu memanglah dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Dan sekalian, dalam Quran Allah Taala sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Wala tarkanu, jangan kamu incline, dan kamu ada inclination, muyul, kecenderungan, jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim. Pasal apa? Fatamassakumun nar, kelak kamu disambar oleh api neraka. Makna dia apa? Bukan buat zalim, bukan hang buat zalim, bukan hampa buat zalim, bukan orang tu buat zalim, bukan kita buat zalim, bukan buat zalim, cenderung pun tak boleh. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan kamu cenderung hati kepada orang yang zalim. Bukan kita zalim, kita cenderung je. Hak sokong lagilah kan, hak undi lagilah. Siapa undi ni? Kan, siapa yang tolong angkat poster, tolong angkat bendera, siapa yang tolong buat kerja, yang tu lagilah. Cenderung hati pun. Apa akan berlaku orang cenderung? Ni bukan ni orang zalim kemudian. Orang zalim kita cerita kemudian. Hak cenderung hati, incline, cenderung, muyul, kecenderungan itu. Apa berlaku pada dia? Fatamassakumun nar, kelak disambar oleh api neraka. Kalau kita cenderung pun Allah Ta'ala bagi amaran dengan sambaran api neraka. Cuba tuan-tuan bayang orang yang bekerja untuk menjadikan kezaliman itu dipertahankan atas bumi ni, apa berlaku pada dia? Jadi muslimin muslimat sekalian, cerita dia gini. Semua benda kita tak buat, tapi kita cenderung kat dia. Kita rasa dia tu betul, maka kita pun na'udzubillah diseksa oleh Allah Ta'ala. Maksud dia gini, katalah tuan-tuan tengok kucing dianiaya. Kucing dianiaya. Kita buat naya dekat kucing tak? Kita tak buat naya kepada kucing. Kita tengok je, kita tolong gelak. Kita tolong gelak, tolong ketawa je. Yang kawan ni tarik kucingnya, sepaknya, lempar kucing. Tuan-tuan tak ada kawan saya, kawan ni masa sekolah menengah lah. Ini budak nakal. Dia buat apa? Dia ambil kucing, dia lempar atas bumbung tu. Lepas tu dia gelak kan. Jadi budak-budak asrama ni pakai dia gelak tengok kucing boom melayang atas bumbung tu. Dia gelak. Kita yang ketawa ni, kita lempar tak kucing atas bumbung? Kita tak lempar, kita tolong ketawa je. Kita seronok tengok kawan kita buat nyaya kepada kucing. Hak tu tuan-tuan, hak tu pun dia ada saham dia. Cuba tuan-tuan bayang, kalau orang tolong pula ambil kucing tu, bagi kat kawan tu, untuk kawan tu lempar kucing atas bumbung. Apa dosa orang tu? Lagi banyak dosa dia. Samalah dengan masalah undang-undang Islam. Undang-undang Islam ni, kita kod mana pun tuan-tuan, kita kena jadikan dia sebagai realiti. Kena jadikan dia sebagai realiti. Kalau kita tak mampu pun tak apa. Zaman kita dah mati pun, benda tu tak terlaksana tak apa. Yang penting ada hujah di sisi Allah Ta'ala bahawa kita dah berusaha keras untuk jadikan Islam itu sebagai undang-undang negara.
Kita dah berjuang, habis wang ringgit, habis tenaga, habis segala ilmu kita curahkan, tapi masih gagal. Itu soal terserah kepada Allah Ta'ala. Jadi muslimin muslimat, sebab saya seru kepada tuan-tuan sekalian, usaha kita sekarang ni kok mana pun kita kena bekerja, kan? Setiap orang ada kemahiran sendiri, dia buat cara dia. Siapa yang pandai panggil ustaz datang ceramah, dia jemput ustaz datang ceramah. Siapa yang pandai guna WhatsApp, buat poster cantik-cantik. Sekarang orang buat poster, kan? Tuan-tuan, dakwah ni, tuan-tuan tak perlu ilmu banyak pun, tuan-tuan masih boleh buat dakwah. Jangan tunggu ilmu banyak. Memanglah kita nak ilmu banyak, tapi ilmu sikit pun boleh. Ramai orang, dia tak mau dengar fakta-fakta yang banyak-banyak ni, dia tak mau dengar. Dia nak pendek-pendek. Sebab tu video tu tuan tengok, video yang ramai orang share, video hak 1 minit 2 minit, betul tak? Hak 10 saat 20 saat. Cuba tuan bagi video hak 1 jam, orang tengok tak? Orang tak tengok. Yang banyak orang suka tengok yang beberapa saat ataupun beberapa minit. Poster pun orang suka poster yang ringkas-ringkas. Jadi tuan-tuan kena fikir macam mana cara nak buat poster, nak buat video pendek, sebar dalam WhatsApp, dalam Telegram, dalam Facebook, supaya akhirnya manusia percaya bahawa undang-undang Islam lah yang lebih baik daripada undang-undang Barat. Wallahu a'lam. Ada soalan ni? Cukup kok. Ni kalau banyak sangat jadi tepu. Tepu kacau-kacau Milo, kan, buh Milo dia dah tak larut dah. Jadi muslimin muslimat sekalian, sebagai kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan pada malam ini, saya nak sebut kepada tuan-tuan sekali lagi bahawa tak ada guna tuan-tuan kita duk selawat, kita duk nyanyi, duk bernasyid kata sayang dekat Nabi, tapi amalan kita tidak menunjukkan kita melaksanakan ajaran Nabi. Dia akan jadi macam cerita yang kita cerita tadi. Dia hanya menyanyi, dia hanya menasyid, dia hanya cakap dengan mulut, tapi dari segi amalannya kosong. Maka kita tak mau jadi macam tu. Yang kita naknya ialah apa yang kita tuturkan selari dan seiring dengan amalan dan penghayatan kita kepada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Taala di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibangkitkan di padang mahsyar bersama-sama dengan baginda dan dimasukkan ke dalam syurga Firdaus bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.